Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sama-sama teruskan pengajian kita pada kali ini, Pendidikan Islam tahun 3, bidang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan masyarakat Mekah. Sebelum kita teruskan, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Mudah-mudahan mendapat berkat daripada Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menjelaskan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Seterusnya, menyenarai kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul. Seterusnya, menyenarai kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Menyenarai kepentingan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan bermasyarakat, dan saya mohon kepada anda semua supaya tekan loceng dan subscribe channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video pembelajaran terkini maupun isu-isu pendidikan yang terkini. Mudah-mudahan bermanfaat. Baiklah, kita teruskan. Kisah masyarakat Arab Jahiliyah. Apa itu masyarakat Arab Jahiliyah? Masyarakat Arab Jahiliyah ini merupakan masyarakat Arab sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul. Jadi kita lihat bagaimana kehidupan masyarakat Arab ketika itu. Baiklah, kita lihat ya. Masyarakat Arab ketika itu hidup berpuak-puak ataupun bersuku-suku dan berpecah belah, tidak bersatu padu. Pergaduhan dan peperangan sering tercetus antara kabilah ataupun kaum kerana merebut harta dan kuasa. Jadi dari dulu lagi ada berlaku perebutan harta, pergaduhan dan perebutan kuasa. Jadi kita jangan contohi kehidupan seperti ini kerana kehidupan ini diamalkan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Baik, kita teruskan lagi bagaimana pula dengan kepercayaan masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu. Masyarakat Arab ketika itu menyekutukan Allah dengan menyembah berhala. Masyarakat Arab Jahiliyah menyembah berhala ketika itu. Mereka percaya berhala adalah tempat mohon pertolongan. Mereka juga percaya kepada perkara-perkara yang khurafat. Apa itu khurafat? Khurafat ini ialah kepercayaan yang karut dongeng tahyul. Bila kita kaitkan dengan isu semasa, apa contoh khurafat yang ada sekarang ini? Contohnya, apa dia? Kepercayaan yang karut mengarut. Contohnya, kita ikat pada pokok, kita minta apa dia? Keberkatan. Seterusnya kita pakai tangkal. Itu pun salah satu daripada perbuatan khurafat. Kita mestilah berpegang hanya kepada Allah Ta'ala, kerana Allah sahaja yang dapat melindungi kita, bukannya tangkal ataupun apa-apa saja yang kita sandarkan. Okey, seterusnya kita teruskan dengan cara hidup masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab ketika itu minum arak, berjudi dan berbohong. Seterusnya, menilik nasib. Apa itu menilik nasib? Menilik nasib ini lebih kepada melihat tentang masa depan mereka, ada tuah ataupun tidak. Sekiranya ada nasib malang, apa yang perlu dilakukan. Ini adalah salah satu daripada kepercayaan yang
kepada makhluk, bukannya kepada Allah. Perbuatan ini merupakan salah satu daripada dosa. Jadi kita tidak boleh ikut. Mereka juga membunuh anak perempuan. Mereka tidak suka anak perempuan. Anak perempuan ini dianggap sebagai beban. Ada juga dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah yang menanam anak perempuan hidup-hidup. Jadi kita sebagai umat manusia sepatutnya tidak mencontohi sikap ini, apatah lagi membunuh, kerana membunuh itu merupakan salah satu daripada dosa besar, termasuklah minum arak, berjudi, menilik nasib. Kerana menilik nasib ini takut nanti kita akan terpesong akidah kita. Baiklah. Seterusnya, apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul? Mari sama-sama kita teliti. Pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersifat amanah. Amanah ini seperti yang kita tahu adalah jujur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul lagi terkenal dengan sifat amanah, sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Jadi disebabkan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perniagaan Khadijah ketika itu diuruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Khadijah? Ya, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat apakah nilai yang boleh kita ambil daripada yang pertama ini. Kita mestilah mencontohi sifat amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, kita diamanahkan untuk jaga barang. Jadi kita kena jaga sebaik-baiknya. Okey, itu adalah salah satu contoh. Baik, kita lihat pula kepada yang kedua, apakah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sentiasa bercakap benar dan adil. Apa itu adil? Meletakkan sesuatu pada tempatnya ataupun tidak berat sebelah, mahupun pilih kasih. Ada juga kaitannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajarul Aswad. Baiklah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbohong, sentiasa bercakap benar. Jadi nilai yang kita boleh ambil di sini, sentiasa mengamalkan kejujuran dan bersikap benar. Bukanlah kita kejap ada istilah bohong sunat. Itu sebenarnya tak ada. Jadi kita juga kenalah adil. Kita tidak boleh pilih kasih. Kita lihat sesuatu perkara itu bukannya dari segi emosi, lebih kepada rasional, ataupun buat sesuatu perkara, tindakan kita mestilah berpegang kepada prinsip adil, walaupun kita tahu bahawa perbuatan tersebut salah, janganlah kita tutup sebelah mata sahaja. Okey, disebabkan kita baik dengan dia, okeylah, tak apalah, kita biarkan saja. Boleh ke macam tu? Itu namanya tidak adil. Jadi tidak boleh ataupun berdosa. Baik, kita teruskan. Seterusnya, apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi rasul? Yang ketiga ialah tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terisi dengan perkara yang berfaedah. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah, ibu susunya, mengembala kambing. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat rajin. Masanya selalu terisi dengan perkara-perkara yang berfaedah. Contohnya, rajin membantu Halimatus Sa'diyah, iaitu ibu susu baginda sallallahu alaihi wasallam, mengembala kambing.
kambing, ya. Jadi dikatakan, ada pendapat menyatakan sekiranya kita ingin belajar untuk jadi pemimpin, kita kena belajar untuk mengembala kambing. Sekiranya kita mampu menguruskan ataupun mampu menjaga kambing tersebut, takbir kambing tersebut, jadi kita bolehlah ada ciri-ciri pemimpin sekiranya kita mampu mentadbir atau menguruskan atau menjaga kambing tersebut. Jadi Rasulullah SAW pun secara tidak langsung belajar bagaimana untuk menjadi pemimpin dengan mengembala kambing. Jadi kita boleh ambil contoh daripada kepribadian beliau yang tidak membuang masa. Jadi sekiranya anda suka sekejap-sekejap saja main video game di phone ataupun apa-apa sahaja, jadi kena kurangkanlah, isi dengan benda-benda yang lebih berfaedah. Baik, kita lihat pula apakah yang keempat. Nabi Muhammad SAW seorang yang penyantun. Baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Nabi Muhammad SAW ni sangat sopan, sentiasa bermanis muka, senyum sahaja, disenangi dan dihormati ramai kerana kepribadian penyantun baginda SAW. Baginda terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawan. Apa itu dermawan? Dermawan ini adalah suka bersedekah ataupun menginfakkan ataupun memberikan apa yang Rasulullah SAW ada. Jadi kita perlu contohi banyak nilai yang kita boleh belajar dari kisah ini. Apakah yang kita dapat daripada perkara yang keempat ini? Kita mestilah sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut ataupun bersopan santun dalam percakapan, dalam perbuatan, kerana sikap ini kita mengikuti apa yang Rasulullah SAW lakukan. Jadi bila kita buat, kita sudah pun meneladani ataupun mencontohi akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, kita juga boleh menikmati salah satu sifat yang lain, iaitu dermawan. Tak perlu tunggu kaya baru kita nak bersedekah, tidak. Kita ada lebih ataupun apa yang kita ada tu kita berikan sedikit, bukannya banyak. Mudah-mudahan bila kita sedekah tu dari segi duit contohnya, lebih banyak kita bagi, lebih banyak kita dapat pahala. Duit tu sebenarnya takkan berkurang pun. Seterusnya kita lihat apakah yang kita dapat daripada bersedekah. Jiwa kita lebih tenang kerana memberi itu lebih baik daripada menerima. Seterusnya kita lihat apakah kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW hidup, Nabi Muhammad SAW tidak pernah teruji, ditentang oleh masyarakat Mekah. Jadi apa yang Rasulullah SAW ada sebagai senjatanya, inilah salah satunya. Yang pertama, sabar dan tabah. Kita lihat apakah contoh kisahnya. Abu Lahab, bapa saudara Nabi Muhammad SAW, dan isterinya menentang dakwah baginda. Mudah faham, Abu Lahab dan isteri Abu Lahab menentang dakwah Nabi Muhammad SAW, tidak suka agama Islam. Mereka menggelar Nabi Muhammad SAW ini sebagai pembohong atau pendusta. Namun baginda tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka, walaupun bapa saudara. Kira rapat lah kan, dengan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada pertalian, ditolak dakwah oleh bapa saudaranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berkecil hati, malah sabar. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak membalas pula keburukan yang diberikan oleh Abu Lahab itu dengan keburukan. Sebaliknya membalas Abu Lahab yang suka menentang dakwah Nabi Muhammad itu dengan berbuat baik pula kepada mereka. Ini merupakan salah satu dakwah yang cantik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunjukkan pada kita, walaupun diberikan kejahatan ataupun keburukan, tetapi kita tidak balas dengan keburukan juga. Itu namanya balas dendam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang tabah berjiwa besar, membalas dengan berbuat baik. Tak semua orang boleh buat benda ni. Jadi sekiranya kamu boleh buat, sabar, tabah, berjiwa besar ini, anda merupakan seorang yang hebat. Seterusnya kita lihat pula yang kedua, iaitu kepribadian Nabi Muhammad yang perlu kita contohi ialah berpendirian teguh. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Ada syaratnya. Okey, nak harta banyak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kena sembah berhala. Tetapi bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terima ke tidak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terima. Itu dinamakan pendirian teguh, berpegang kepada Allah Taala sahaja. Baginda menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Jadi apabila diuji, sekiranya diberikan sesuatu, okey, kita perlulah berpegang kepada Allah Ta'ala. Contohnya lah kan, bila anda ingin mengajak kepada kebaikan, kawan anda pula tiba merasuah kepada anda, senyap, aku ada buat jahat ni, kau jangan pula bagi tahu orang lain. Jadi aku bagi duit ni, kau tutup mulut kau. Macam tu ke? Tidak. Jadi apabila ditawarkan sesuatu itu, apa yang perlu kita buat? Kita perlulah melawan balik, tapi dengan cara yang bagaimana? Kita tak perlu pukul orang tu, tapi kita perlu berpegang teguh selagi kita berpegang kepada Allah Ta'ala. Okay, kita lawan dengan tegas, kita kata kita tak nak, namun dalam masa yang sama kita nasihat. Okay, sekiranya kita tak boleh cegah dengan mulut, kita cegah pula dengan iman kita, iaitu hati kita tidak suka. Tapi sebaik-baiknya lah, kita kalau sayangkan kawan kita, kalau kita nampak buat sesuatu yang tidak baik tu, kita nasihat. Itu namanya kita sayang, bukannya kita diam. Baiklah, seterusnya kita lihat pula apakah yang seterusnya. Apakah kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah yang seterusnya, iaitu bijak merancang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah, walaupun Madinah terletak di utara Mekah untuk mengelirukan musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas. Makna kata di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan dibunuh. Jadi apa yang baginda buat? Baginda pilih jalan yang lain pula untuk ke Madinah. Tidak pilih jalan yang selalu digunakan untuk ke Madinah. Ini adalah salah satu cara untuk mengelakkan daripada musuh tahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun jumpa. Jadi cara ini juga dalam kebijaksanaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan beliau selamat. Seterusnya dakwah dapat diluaskan di Madinah. Jadi
dalam berdakwah juga kita kena bijak merancang. Dalam kehidupan kita sendiri pun kita kena bijak merancang. Kerana bila kita bijak merancang, sesungguhnya kita pun telah meletakkan diri kita kepada sesuatu yang ke arah yang lebih baik. Baik. Kita bijak merancang juga akan menjamin kejayaan kehidupan kita juga. Jadi, kita lihat apakah yang seterusnya. Kepentingan meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan bermasyarakat. Apakah kepentingannya kita mencontohi sifat-sifat Nabi Muhammad yang kita belajar pada hari ini? Okey, ada kepentingannya. Yang pertama ialah disayangi ibu bapa semestinya, kerana anda melakukan perkara yang baik, mengamalkan nilai yang baik. Siapa yang tidak sayang ibu bapa pun sayang. Ini kan pula orang lain. Jadi kita lihat yang kedua pula, disenangi oleh guru, rakan dan taulan. Anda buat baik, ramai yang sayang. Guru, rakan, jangan pula berpura-pura buat baik. Kita mestilah belajar untuk buat baik. Seterusnya, yang ketiga, permusuhan dapat dihindarkan dengan sebab kita meneladani akhlak Rasulullah. Seterusnya yang keempat ialah hidup aman dan damai. Semestinya hidup tenteram, kerana jika kita mengamalkan nilai-nilai yang baik dalam hidup kita, insya-Allah hidup kita juga baik. Apakah yang seterusnya? Kepentingan semestinya lah mendapat rahmat Allah. Rahmat Allah ini akan turun kepada perbuatan-perbuatan yang baik dilakukan, dan rahmat Allah akan jauh sekiranya kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Jadi kalau nak rahmat Allah tu turun, kena sentiasalah melakukan perkara-perkara yang baik dan Allah suruh. Jadi sebagai rumusan, marilah sama-sama kita menilai semula objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, dapat tak kamu jelaskan cara hidup masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul? Seterusnya kita nilai semula, apakah kepribadian Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Rasul? Seterusnya, dapatkah kamu senaraikan kepribadian Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah? Dapat tak kamu senaraikan apakah kepentingan meneladani atau mencontohi Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat? Jadi, sehingga ini sahaja saya berharap kamu semua dapat belajar banyak nilai yang baik. Seterusnya tahu juga sirah yang kita belajar pada hari ini. Segala yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala. Sekiranya saya ada terlanjur kata maupun tersilap, yang buruk dan lemah itu datang dari diri saya sendiri. Jadi saya mohon maaf sekiranya saya ada terguris mana-mana pihak. Saya tak ada niat pun. Saya cuma mengharapkan anda semua mendapat manfaat. Okey, mana yang baik itu kita ambil, mana yang tidak baik itu jangan kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.